Selamat pagi anak-anak 4 inovasi dan juga 4 dimensi. Hari ini Isnin 4 Mei 2020. Tajuk kita hari ini ialah kebarangkalian peristiwa bergabung. Dan subtopik kita hari ini, subtopik 9.2, menendusahkan konjektur rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Baiklah, objektif pembelajaran kita hari ini ialah kita nak menentusahkan konjektur rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Apa yang kita maksudkan dengan konjektur? Konjektur sebenarnya bermaksud sesuatu yang kita rasakan benar ataupun tekaan. Kita menekalah. Pada awalnya kita membuat hipotesis ataupun meneka ataupun kita rasakan benar tetapi belum terbukti benar. Okay? Jadi kita kena buktikan konjektur ini adalah benar. Okay. Kriteria kejayaan, kita kena mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung dengan membandingkan kebarangkalian melalui penyenaraian semua kesudahan yang mungkin. Baiklah, konsep kebarangkalian dua peristiwa tidak bersandar. Okey, kita tengok yang kita belajar semasa tingkatan 2 ialah yang ini. Kebarangkalian sama dengan bilangan peristiwa A bagi dengan bilangan ruang sampel. Ini ialah peristiwa A, S ini ialah ruang sampel. Ruang sampel ialah semua kesudahan yang ada. Okey. Ini ialah maksud yang dibawa oleh P ialah probability ataupun dalam BM kebarangkalian. So huruf P ini menunjukkan kebarangkalian. Kalau jumpa P maksudnya kebarangkalian peristiwa A. Ini kita nyatakan sebagai kebarangkalian peristiwa A. Ialah bilangan peristiwa A bagi dengan bilangan ruang sampel. Ruang sampel ialah jumlah keseluruhan kesudahan yang ada. Okey, jadi kebarangkalian nilai ni ialah antara 0 hingga 1. Termasuk 0, termasuk 1. Kebarangkalian jika nilai kebarangkalian ialah 0, ini ialah pasti tidak berlaku. Okey, kalau nilai kebarangkalian ialah 1, ini ialah pasti berlaku. Pasti berlaku. Okey, ini pasti tidak berlaku. Okey, so nilai kebarangkalian mesti terletak antara 0 hingga 1. Okey, biasanya kita tulis boleh dalam bentuk pecahan ataupun nombor perpuluhan. Okey, jadi kita tengok yang ni pula, yang indikator bagi kebarangkalian persilangan peristiwa A dan B tidak bersandar. Tidak bersandar maksudnya tidak dipengaruhi oleh peristiwa sebelumnya. Okey. Hukum pendarapan kebarangkalian, kalau kebarangkalian peristiwa A dan B. Okey. Tolong tengok perkataan kat sini ialah, yang penting kat sini ialah dan. Okey, peristiwa A dan B kita cari melalui kebarangkalian peristiwa A darab kebarangkalian peristiwa B. Syaratnya ialah kedua-dua peristiwa ini tidak bersandar, tidak dipengaruhi oleh satu sama lain. Jadi kita boleh mencari peristiwa, katakan peristiwa A dan B, kita ambil kebarangkalian peristiwa A, darab kebarangkalian peristiwa B. Kalau kita mencari, katakan peristiwa A dan B dan C. Okey, untuk kebarangkalian, tolong lihat simbol yang digunakan. Ini ada sedikit hubungan dengan set yang kita dah belajar. Kita menggunakan, kalau perkataan dan, kita menggunakan simbol yang melibatkan persilangan. Tengok simbol kat sini ialah simbol persilangan. Kalau
perkataannya ialah dan. Sebab lepas ni kita akan masuk juga dan atau. Bagi peristiwa, kebarangkalian peristiwa, kita juga melibatkan perkataan atau. Sebab itu perlu berhati-hati dengan simbol. Kalau perkataan dan, kita menggunakan simbol persilangan. Sebab itu cikgu masuk ke tajuk kebarangkalian selepas tajuk set. Okey, kalau peristiwa A dan B dan C, maksudnya kita mendarab kebarangkalian peristiwa A, darab kebarangkalian peristiwa B, darab kebarangkalian peristiwa C. Dengan syarat ketiga-tiga peristiwa ini tidak bersandar, tidak dipengaruhi oleh satu sama lain. Baru kita boleh darab terus. Baiklah, kita tengok soalan yang tadi kita tengok konsep yang terlibat dalam kebarangkalian peristiwa tidak bersandar. Sekarang kita gunakan konsep tersebut untuk menjawab soalan. Macam mana kita nak guna? Kita tengok contoh yang pertama. Sebuah kotak F mengandungi, mula-mula kita ada 7 kepingkat. Okey, kat kita ada PAMERAN. Dalam ni ada 7 kepingkat. Kotak G pula, ini ialah F Kotak G pula ada 5 kepingkat dengan nombor 3, 5, 6, 8, 11. Okey, sekarang kita lihat soalannya ialah sekepingkat dipilih secara rawat daripada kotak F dan kotak G masing-masing. Maksudnya satu daripada kotak F dan satu daripada kotak G. So kedua-dua peristiwa ini tidak bersandar antara satu sama lain. Okey. So sekarang soalannya ialah tentu sahkan. Kita nak sahkan konjektor rumus kebarangkalian. Konjektor rumus yang kita ada ialah kita tadi A bersilang A dan B ataupun A bersilang dengan B ialah kebarangkalian peristiwa A darab kebarangkalian peristiwa B. Ini yang kita nak sahkan. Betul tak kalau kita gunakan rumus kebarangkalian ini? Okey, macam mana kita nak sahkan? Kita tengok kalau hukum pendarapan ialah yang ini. P, peristiwa A bersilang dengan B, A dan B ialah kebarangkalian A darab kebarangkalian B. Kita nak buat yang ni dulu. Okey, kebarangkalian. P menunjukkan kebarangkalian. Huruf P menunjukkan kebarangkalian. Kebarangkalian mendapat huruf P. Okey. Kita tengok dalam pameran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita kata NA sama dengan bilangan peristiwa A bagi dengan jumlah sampel yang ada. So jumlah sampel yang ada di sini ialah 7. Okey, peristiwa mendapat huruf P. Ada berapa P dalam pameran ni? Ada satu saja P. So, kebarangkaliannya 1/7. Okey, kebarangkalian mendapat huruf P ialah 1/7. 1 daripada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 1/7. Okey, so kebarangkalian mendapat nombor genap pula. Nombor genap. Kita tengok nombor genap. Daripada kotak G, kita tengok kalau kita nak kebarangkalian peristiwa B pula, dia sama bilangan bagi dengan jumlah. Kita ingat kebarangkalian ialah bilangan per jumlah. Sekarang kebarangkalian mendapat nombor genap. So nombor genap di sini ada 6 dan 8. Ada berapa? Ada 2. 2 per berapa jumlah? 2 per 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 2 per 5. Okay, so nombor genap ada 2. 2 per jumlah. 2 per jumlah. Jumlah kita ada 3, 5, 6, 8, 11. Ada 5 nombor. So 2 per 5. So sekarang dengan menggunakan hukum pendarapan, bila melibatkan perkataan dan, kita melibatkan operasi darab. So 1/7 tadi, 1/7
darab dengan 2/5. 2/5. So kita dapat 2/35. 2/35. Ini ialah menggunakan hukum pendarapan. Sekarang kita nak buktikan konjektor rumus ini adalah benar. Kita nak buktikan konjektor rumus ini adalah benar. Sekarang buktikan kita buktikan. Bila buktikan, kita kena buat jalan kerja yang kedua. Kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Semua kesudahan yang mungkin ialah yang kita dah belajar yang sebelum ini. Kita senaraikan semua kesudahan. Soalan nak P dan nombor genap. Kalau P dan nombor genap, kita ada pasangan pertama P6. Ini pasangan yang pertama. Tolong buat hurungan sebab ini melambangkan dia satu pasangan. P dan genap. P, kita ada lagi kemungkinan yang kedua. P dan 8. Okey, so tutup dengan tata tanda set. So kita ada dua kemungkinan. Kita ada dua kesudahan P dan nombor genap. Ada dua. Okey, sekarang kita dah belajar pada sesi yang sebelum ini untuk menentukan jumlah kesudahan bagi ruang sampel. Ingat tak? NA darab NB. NA darab NB. Kita dah belajar sebelum ni, NS datang daripada NA darab NB. Dalam NA kita ada 7 kesudahannya. Ada pameran PAMERAN 7. Darab dengan 5. Dari mana datang dengan 5 ni? 5 ni ialah bilangan kesudahan yang ada dalam kotak G kita. 1, 2, 3, 4, 5. So jumlah kesudahan kita 35. Tetapi kita dah senaraikan kesudahan yang ada ialah 2. So kebarangkalian mendapat P dan nombor genap akan menjadi 2/35. Ada 2 kesudahan daripada jumlah 35 kesudahan kalau kita senaraikan satu persatu. Tapi dalam kes ni saya tak nak senaraikan satu persatu sebab membazir masa saya. So saya gunakan NS datang daripada NA darab NB. NA maksudnya bilangan yang ada dalam peristiwa A darab dengan bilangan yang ada dalam peristiwa B. Bilangan yang ada dalam peristiwa A saya ada 7, bilangan yang ada dalam peristiwa B saya ialah 5. So saya 7 darab 5, saya tahu jumlah yang ada sebenarnya 35. So bila saya senaraikan kesudahan yang mungkin mengikut kehendak soalan P dan nombor genap, saya ada 2 kesudahan. So kebarangkaliannya ialah bilangan perjumlah 2/35. So saya bandingkan. Tadi saya guna rumus. Kaedah kedua saya guna penyenaraian kesudahan. So adakah sama? Sama. Oleh itu terbuktilah bahawa kedua-dua kaedah menghasilkan jawapan yang sama. So soalan saya dah jawab soalannya, tentu sahkan konjektor rumus. Saya boleh juga jawab konjektor rumus kebarangkalian telah ditentusahkan. Okey, oleh itu saya juga boleh jawab konjektor rumus kebarangkalian telah ditentusahkan. Maksudnya formula ini adalah benar. Itu adalah kehendak soalan. Okey. Okey, jadi latihan untuk pengukuhan hari ini kita gunakan buku teks tingkatan 4 muka surat 250, buat praktiskan diri 9.2B soalan 1, 2 dan 3. Yang tiada buku teks boleh rujuk slide ini, ada soalannya, soalan 1, 2 dan 3. Okey, cuba buat. Okey, cikgu bagi tips macam mana nak jawab soalan ni. Praktiskan diri 9.2B. Yang pertama, 1A, lengkapkan semua jadual dengan menulis kesudahan yang mungkin. Okey,
Kita ada dadu pertama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dadu pertama, ini ialah dadu yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kesudahannya ialah kita kena tulis dadu yang pertama baru diikuti dengan dadu yang kedua. So macam mana saya nak isi? Yang ni dah isi 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4. So kat sini ialah 1, 1. Ini dadu pertama ialah 1, dadu yang kedua ialah 5. Dadu yang pertama ialah 1, dadu yang kedua ialah 6. So yang ni kita kena tuliskan 2, 1. Ini dadu yang pertama ialah 3, 1. Tolong lengkapkan untuk yang lain. Ini semua dinamakan, yang kita senaraikan ini dinamakan kesudahan. Okey, kesudahan. Okey. So sekarang A dah jawab, baru kita nak jawab B. Nyatakan NS bilangan ruang sampel bagi eksperimen ini. Bilangan ruang sampel ialah apakah jumlah kesudahan yang ada. Jumlah kesudahan kita kena kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampailah habis. Berapa jumlahnya kat sini. Okey, soalannya ialah kalau saya tak nak kira, macam mana saya nak dapat jawapan ini? Okey, kita dah belajar bilangan ruang sampel sama dengan bilangan peristiwa A darab bilangan peristiwa B. Kalau saya tak nak kira, saya malas nak kira sebab dia banyak kan, saya malas. Okey, saya juga boleh gunakan bilangan kesudahan A saya sebenarnya berapa? Ini, dadu yang pertama ialah ini. Saya mungkin dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bilangan kesudahan yang ada kat sini ialah 6. Darab. Bilangan kesudahan untuk dadu B kedua ialah apa? Kalau saya tak dapat 1, mungkin saya dapat 2 ataupun 3 ataupun 4 ataupun 5 ataupun 6. Atau saya dapat ni. So kesudahan untuk peristiwa B ni berapa? Ada 6 kemungkinan. So darab 6. So jumlah ruang sampel saya, jumlah kesudahan untuk ruang sampel saya 6 darab 6, 36. Tolong tengok adakah dia sama dengan jawapan kat sini. Okey. Sekarang barulah kita nak tentusakan yang soalan yang C, soalan C. Sekarang barulah kita tengok bahagian C, dia nak kita tentusakan konjektor rumus kebarangkalian. Konjektor rumus kebarangkalian ialah kebarangkalian peristiwa A dan B sama dengan kebarangkalian peristiwa A darab kebarangkalian peristiwa B. Sekarang apakah kebarangkaliannya? Mendapat nombor ganjil dalam dadu pertama. Kalau mendapat nombor ganjil dalam dadu pertama saya ialah di sini. Nombor ganjil ialah 1, 3, 5. So bilangan perjumlah kebarangkalian peristiwa A sama dengan bilangan bagi jumlah. Jumlah yang ada kat sini ialah 6. Jumlah NS. 6. Untuk dapat dadu nombor ganjil ada 3. So 3/6. So 3/6. Ini ialah dengan menggunakan rumus kebarangkalian. Okey. Kebarangkalian untuk B pula. Peristiwa B pula dia akan beri nombor perdana dalam dadu kedua. Okey. Nombor perdana saya, kita kena ingat kebarangkalian bilangan perjumlah. 1 bukan nombor perdana. 2 ialah nombor perdana. 3 nombor perdana. 5 nombor perdana. So bilangan saya nombor perdana ada 3 per jumlah. Jumlah saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan. So per 6. So sekarang saya dapat berapa? Kirakan. Dan jawapan mesti dalam bentuk termudah. Termudah kalau boleh kecilkan lagi. Ini ialah menggunakan rumus. Tetapi saya belum lagi tentusakan.
Kalau nak tentu sahkan, kita kena senaraikan. Macam contoh tadi, senaraikan kesudahan. Okey. Kesudahannya ialah senaraikan kesudahan, kita nak nombor ganjil dan nombor perdana. Ganjil yang pertama ialah 1 berpasangan dengan 2. Ini kesudahan pertama. 1 berpasangan dengan 3. 1 berpasangan dengan 5. Ganjil dan perdana, ganjil dan perdana, ganjil dan perdana. Buka tata tanda set. Saya belum habis lagi sebab ganjil dan perdana juga boleh dalam bentuk 3 dan 2. 3 dan 3. 3 dan 5. Okey, ada lagi kemungkinan lain. 5 dan 2. Ganjil dan perdana. Ganjil dan perdana. Ada lagi tak kemungkinan yang lain? Kalau tak ada, kita tutup saja tata tanda set. Lepas tu, kebarangkaliannya, kita kata ganjil dan perdana. Ganjil dan perdana akan sama dengan, okey, so kita dah senaraikan kesudahannya. Kesudahan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Per jumlah kesudahan kita dah tahu dah tadi. Kita dah tahu dah jumlah kesudahan kita ada kat dalam ni. Dalam ni ada berapa? Ada 36 kesudahan yang mungkin. Betul tak? Kita tentukan daripada jawapan B tadi. 36 per 30, 9 per 36. So bandingkan dengan jawapan yang tadi, dengan yang kita menggunakan rumus, ada tak dia sama? Kalau jawapannya sama, maka kita katakan konjektor rumus kebarangkalian telah ditentu sahkan. Baiklah, kita tengok soalan yang kedua. Kamal memilih 2 biji guli secara rawak. Dia nak pilih 2 biji guli secara rawak. Dan 4 biji guli merah, 3, dia nak pilih 2 je. Dia dapat 4 bilangan merah, ada 4. Bilangan kuning, ada 3. Kuning, ada 3. Kita baca saja dapat maklumat, terus tulis keluar. Dan sebiji guli hijau. N menunjukkan bilangan. Dalam tajuk kebarangkalian, N menunjukkan bilangan. Okey, hijau sama dengan 1. Dapat saja kita keluarkan. Okey, so sekarang kalau merah, kuning, hijau, semuanya 4, 3, 1. Jumlah keseluruhan NS ialah ruang sampel yang ada. So 4 tambah 3 tambah 1, jumlahnya akan dapat 8. Itu ialah maklumat yang kita boleh keluarkan daripada soalan. Guli pertama dipulangkan ke kotak. Guli pertama dipulangkan. Perkataan dipulangkan ini sangat penting. Kalau dia dipulangkan, maksudnya peristiwa B tidak bersandar dengan peristiwa A. Okay, so dia adalah peristiwa yang tidak bersandar sebab dia dipulangkan. Dia dipulangkan. Okay. Sekarang tentukan sahkan konjektor rumus kebarangkalian bahawa kedua-dua biji guli berwarna kuning dipilih dengan menyenaraikan semua kesudahan yang ada. Okey, so sekarang kita kena tentu sahkan konjektor rumus. Konjektor rumus kita menyatakan bahawa kebarangkalian okey, A dan B, konjektor rumus kita ialah kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. Okey, so kalau kita nak kebarangkalian kedua-dua biji adalah berwarna kuning, maksudnya kuning dan
kuning. Kita sedang buat yang melibatkan rumus kebarangkalian, rumus kebarangkalian. Kuning dan kuning. Kuning saya ada 3. 3 per jumlah, bilangan per jumlah. Jumlah saya ada 8. So 3 per 8. 3 per 8. So bila saya dapat 3 per 8. Dan sekarang peristiwa yang kedua ialah saya pilih kuning lagi. Tetapi sebelum saya pilih kuning, saya dah masukkan, dipulangkan, perkataan dipulangkan ke dalam kotak. So bila saya pulangkan ke dalam kotak balik, jumlah yang ada dalam kotak masih lagi 8. Masih ada lagi 8. So bila saya pulangkan untuk ambilan kedua, saya masih ada kuning 3 per 8. So berapa yang ada sekarang? Okey, ini ialah dengan menggunakan rumus kebarangkalian. So sekarang saya kena buktikan dengan penyenaraian semua kesudahan. Okey, sekarang kita nak gunakan pula dengan cara menyenaraikan semua kesudahan. Okey, cara yang kedua kita nak senaraikan semua kesudahan. Okey. Kesudahan yang kita ada ialah kuning dan kuning kan? Dia nak kuning. Pilihan pertama kuning dan kuning. Okey, itu ialah kesudahan yang kita ada. Ada kesudahan lain tak kalau kuning dan kuning? Tak ada kan? Kuning dan kuning. Kita ada kuning dan kuning. Kuning yang pertama, katakan kuning yang pertama. Ada Lepas tu kita mungkin dapat kuning pertama, kuning dua. Kuning yang kedua. Dan seterusnya. Senaraikan semua yang ada. Kalau saya malas nak tulis kuning, katakan. Saya malas nak tulis kuning. Saya boleh tulis K1, K1, pasangan pertama. Okay. Saya boleh tulis, kalau saya pilih K1, mungkin saya dapat guli kuning yang kedua. Ataupun K1, K3. Ataupun K2, K1. Tolong senaraikan apa lagi kesudahan yang ada. Lepas tu tutup dengan tata tanda sen. Kalau kita nak tulis kuning ni mungkin lama. Jadi tulis dengan huruf K sahaja. Okey, selepas kita senaraikan, belum habis lagi tau. Kebarangkalian kita kena tahu dulu kesudahan, bilangan kesudahan yang ada sama dengan bilangan peristiwa A darab bilangan peristiwa B. So jumlah kesudahan yang ada untuk kita kat sini ialah peristiwa A, kalau kita pilih A dalam kotak tu ada 8 biji guli, ada 8 kesudahan. Darab dengan kalau kita buat pilihan yang kedua, guli yang dipilih tu masuk dipulangkan semula kan. Dalam kotak masih lagi ada 8 kesudahan. 8 kesudahan ataupun 8 kemungkinan yang ada, 8 biji guli yang mungkin kita dapat. Okey. So jumlah kesudahan yang kita ada ialah 64. So kebarangkalian sekarang kuning dan kuning kuning dan kuning. Kita kena kira kuning dan kuning, kita kena kira balik. Di dalam ini ada berapa kesudahan? Ada berapa kesudahan per dengan
jumlah kesudahan yang ada, jumlah keseluruhan NS ni ialah jumlah keseluruhan ruang sampel. Kesudahan yang ada dalam ruang sampel kita ada 64. So kira balik bilangan yang ada per dengan jumlah. So sekarang barulah saya nak bandingkan adakah pengiraan dengan menggunakan rumus kebarangkalian akan sama dengan kebarangkalian yang saya cari dengan menyenaraikan semua kesudahan. Kalau sama barulah kita boleh buat oleh itu konjektor rumus kebarangkalian telah ditentusakan. Cuba buktikan dia telah ditentusakan. Okey, kalau dapat bukti yang sama baru kita boleh kata dia telah ditentusakan konjektor rumus kebarangkalian ni. Kalau kita dapat yang tak sama, maka dia tak boleh ditentusahkan. Okey, cuba habiskan sama ada dia dapat ditentusahkan. Okey, sekarang kita tengok soalan 3, kotak A mengandungi sekeping kad. Kotak A mengandungi sekeping kad merah dan 2 keping kad kuning. Okey, kotak B mengandungi 3 keping kad merah, kotak B, dan sekeping kad warna kuning. So Fauzia memilih kad daripada kotak A dan kotak B masing-masing. So dia tidak bersandar antara satu sama lain. Sekarang tentusakan konjektor kebarangkalian. Fauzia mendapat 2 keping kad kuning dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. So konjektor rumus kita ialah, konjektor rumus kebarangkalian ialah kebarangkalian A dan B akan bersamaan dengan kebarangkalian A darab kebarangkalian B. Ini ialah rumus, kita guna rumus kebarangkalian. Kita kena mulakan dengan rumus kebarangkalian dulu sebab kita nak tentusahkan rumus ini. Okey, so peristiwa kita ialah, dia kata 2 keping kad kuning. Maksudnya kuning di kotak A dan kuning di kotak B. Okey, so bilangan perjumlah. Kita kena ingat untuk dapat A ialah bilangan peristiwa A bagi dengan bilangan jumlah yang ada. Okey, so kebarangkalian dapat daripada kotak A dulu 2 kuning. So 2 per. Jumlah kad yang ada sekeping merah dan 2 kuning. So jumlah kad yang ada ialah 1 tambah 2, 3. Jumlah yang ada ialah 3. Dalam kotak A saya jumlah kad yang ada ialah 3 keping kad. Sekeping kad merah dengan 2 keping kuning. So peristiwa untuk dapat kuning, jumlah kuning yang ada ialah 2. Bilangan per jumlah 2/3. Okey, dan ialah darab. Okey, kuning yang ada sekarang dalam kotak B ialah sekeping kad kuning. So 1 bilangan per jumlah yang ada 3 tambah 1. Jumlah yang ada ialah 4. So sekarang saya dapat berapa? Okey, itu adalah untuk rumus kebarangkalian. Okey, sekarang kita gunakan penyenaraian kesudahan. Okey. Kesudahan yang kita nak ialah kuning dan kuning.
Okey. Kuning kesudahan. Kesudahannya ialah kalau saya dapat kotak A, katakan kat warna kuning. Kuning yang pertama daripada kotak A, kuning 1. Kotak B saya cuma ada kuning. Okey, katakan A1. Kuning A1. Kotak B saya cuma ada 1 kuning. So kuning, kotak B cuma ada 1 kuning. Kalau saya tak dapat kesudahan ni, mungkin saya dapat kesudahan kotak A, saya dapat kuning kedua dan kuning daripada kotak B. Ada tak lagi kesudahan yang lain? Tak ada kan? Ini saja yang mungkin akan berlaku. Ini saja yang mungkin akan berlaku. Tetapi jumlah kesudahan saya ada berapa? Jumlah kesudahan datang daripada bilangan kesudahan dalam kotak A darab bilangan kesudahan dalam kotak B. Dalam kotak A saya ada berapa jumlah kesudahan? Ada 3 keping kad. So ada 3 kesudahan yang mungkin. Dalam kotak B saya ada berapa keping kad? Ada, tadi kita ada 3 tambah 1. So ada 4 keping kad. 4 keping kad. So jumlah kesudahan yang saya ada ialah 12. Ada 12. So sekarang ke barang kalian kuning dan kuning sama dengan berapakah kesudahan yang ada yang telah kita senaraikan kat sini? Ada berapa? Ada 2 kesudahan. Daripada berapa jumlah kesudahan keseluruhan? Daripada jumlah 12. So permudahkan. 2/12 adalah bersamaan dengan 1/6. Selepas itu, kita kena bandingkan jawapan. Ada tak sama? Ada tak sama? Kalau sama, barulah kita buat kesimpulan. Apa dia? Barulah kita buat kesimpulan. Kalau sama, oleh itu apa? Okey, kalau sama, barulah kita buat kesimpulan. Oleh itu, 3 titik ni adalah maksudnya oleh itu apa? Oleh itu, konjektor rumus kebarang kalian telah ditentusakan. Itu ialah kesimpulan kita. Baiklah, itu saja pembelajaran hari ini. Selamat berpuasa, selamat belajar, selamat jaga kesihatan dan patuhi PKP. Itu saja untuk hari ini dan jangan lupa buat tugasan yang diberikan.